Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murid-murid yang dikasihi sekalian, selamat datang ke kelas Sains Tingkatan 4 oleh Cikgu Ahsan. Okey, untuk hari ini kita akan sambung lagi bab 6 iaitu sistem sokongan manusia dan tumbuhan. Okey, baik, untuk hari ini kita akan melihat sistem sokongan bagi tumbuhan darat dan juga akuatik. Okey. Bagi tumbuhan darat, dia boleh dibahagikan kepada dua kategori, iaitu yang pertama sekali ialah tumbuhan berkayu dan tumbuhan herba ataupun tidak berkayu. Okey. Mudahnya dia boleh dibahagikan kepada dua, tumbuhan berkayu dan tumbuhan tidak berkayu. Okey, ingat tumbuhan darat boleh dibahagikan kepada dua kategori iaitu berkayu dan tidak berkayu. Okey. Tumbuhan tidak berkayu juga dikenali sebagai tumbuhan herba. Okey, mari kita lihat macam mana tumbuhan berkayu dan juga tumbuhan tidak berkayu mendapat sokongan. Okey. Okey, baik. Untuk tumbuhan berkayu ada dua contoh. Biasanya dia tumbuhan yang besar dan tinggi. Okey. Besar dan tinggi ni ada banyak pokok yang besar dan tinggi dan berkayu. Seperti pokok rambutan dan juga pokok angsana. Okey. Kejap lagi cikgu nak awak berikan contoh lagi selain daripada rambutan dan angsana. Banyak lagi pokok yang berkayu dan besar dan tinggi. Seperti pokok durian, pokok mangga dan lain-lain Banyak lagi. Okey, kejap lagi awak buat nota dan sertakan contoh. Cikgu tak nak contoh rambutan dan angsana. Beri selain daripada rambutan dan angsana. Okey. Mari kita lihat tumbuhan berkayu. Macam mana tumbuhan berkayu seperti rambutan dan angsana mendapat sokongan. Okey, untuk tumbuhan berkayu, dia mendapat sokongan dengan mempunyai tisu berkayu yang keras, kuat dan tegar. Okey, macam mana dia dapat sokongan? Dia dapat melalui tisu berkayu yang keras, kuat dan juga tegar. Okey, tisu ini nama dia diperbuat daripada lignin. Ingat nama dia lignin, iaitu bahan kompleks yang tegar dan keras. Okey. Okey, tisu berkayu ni nama dia apa? Lignin. Okey. Daripada lignin inilah datang batang berkayu Sebab itulah mereka dapat sistem sokongan yang baguslah, iaitu sistem sokongan tumbuhan berkayu. Okey, ingat lignin dan sifat dia ada 3, iaitu keras, kuat dan tegar. Okey, baik. Okey, lignin iaitu sifat dia ada 3, keras, kuat dan juga tegar. Okey. Manakala tumbuhan tidak berkayu pula, macam mana dia dapat sokongan? Tumbuhan tidak berkayu dia bergantung pada air. Okey. Air dia simpan di mana? Simpan di dalam sel batang untuk sokongan. Okey. Dia bergantung pada air yang disimpan di dalam sel batang. Okey, tumbuhan ini mendapat sokongan daripada kesegahan sel. Okey, kesegahan sel. Okey, kesegahan sel ni maksudnya kalau tumbuhan tu ada air dalam batang tu, dia akan jadi segah dan dia akan lebih kukuh. Dan kalau tumbuhan tu tak ada air dalam batang tu, dia akan jadi layu dan dia akan jadi lembik lah. Itu maknanya dia tak segah. Okey. Ni dia cakap batang tumbuhan tidak berkayu adalah lembut dan layu jika kekurangan air. Lembut dan layu ni maksud dia
tak segah lah. Okey. Bila ada air dalam sel batang, barulah dia segah. Okey. Itu yang penting untuk tumbuhan tidak berkayu. Okey, sekarang kita dah tahu tumbuhan berkayu bergantung daripada tisu kayu yang keras yang dibina daripada lignin dan sifatnya keras, kuat dan tegar. Okey, untuk batang tidak berkayu pula, dia bergantung pada air yang disimpan dalam sel batang untuk sokongan. Okey, dan sifat dia bergantung pada kesegahan sel. Dan kalau batang tidak berkayu ni tak segah, dia kekurangan air, dia akan jadi lembut dan layu. Okey. Okey, baik. Selain itu, sesetengah tumbuhan juga tumbuhan berkayu lah mempunyai sokongan struktur khas ataupun sokongan tambahan. Okey, selain daripada batang berkayu dan juga air yang disimpan dalam sel batang, dia juga ada struktur khas ataupun sokongan tambahan untuk sistem sokongan lah. Struktur khas ni maknanya struktur khas ni dibuat khas untuk sokongan sahaja. Okey. Contohnya ataupun dia ada juga tumbuhan yang boleh memanjat pada sokongan lain untuk memperoleh cahaya matahari. Okey. Ada juga tumbuhan yang selalu dia menjala ataupun dia tumpang pada tumbuhan lain untuk memperoleh sokongan. Sebab apa dia perlu sokongan? Untuk memperoleh cahaya matahari. Sebab apa dia perlukan cahaya matahari? Untuk membuat makanan. Okey, kalau tumbuh-tumbuhan yang menjala ni, yang menumpang ni, dia tak tumpang, dia terpaksa duduk di bawah. Dan bila dia duduk di bawah, dia tak dapat cahaya matahari. Bila dia tak dapat cahaya matahari, dia tak dapat membuat makanan dia sendiri. Dan bila dia tak dapat buat makanan dia sendiri, dia akan kekurangan makanan. Lama-lama dia akan mati, lama-lama dia akan layu lah. Okey. Sokongan tambahan bagi tumbuhan berkayu ialah seperti akar banik. Okey, akar banik yang ni. Ni akar banik. Okey, akar banik. Selalu kita tengok tumbuhan di hutan dia ada akar banik. Akar banik ni akar di luar lah. Okey. Dan juga akar sokong. Ni akar sokong. Nampak besar akar dia. Okey. Dan akar jengkang. Ni akar jengkang. Akar jengkang ni macam pokok-pokok di kawasan paya, macam pokok bakau lah. Akar jengkang. Okey. Bagi tumbuhan tidak berkayu pula, dia ada juga sokongan tambahan dia seperti sulur paut. Kita tengok sulur paut ni apa? Sulur paut ialah struktur halus dan berlingkar yang melilit tumbuhan lain. Ni benda-benda ni yang berlingkar, yang pusing-pusing ni, dia macam kerinting-kerinting ni, itulah sulur paut. Dia bukan sahaja dia untuk sokongan. Sulur paut ada pada pokok timun, peria dan labu. Kalau nanti awak ada pokok timun, peria atau labu, awak boleh tengok sulur paut ni. Macam mana sulur paut ni dia beri sokongan. Okey. Selain itu, tumbuhan tidak berkayu juga mempunyai akar cengkam. Ada pokok yang ada akar cengkam. Macam ni. Akar cengkam dia akan pergi mencengkam pada pokok lain. Dia menumpang lah. Macam yang cikgu cakap tadi. Dan batang berongga. Batang berongga ni selalunya dia untuk simpan air. Okey. Alright, okey, batang berongga contohnya seperti pokok pisang lah, dan dia boleh simpan air dalam batang tu. Okey. Okey, seterusnya untuk tumbuhan akuatik. Okey, tumbuhan akuatik ni dia tak ada tisu berkayu, tidak mempunyai tisu berkayu. Okey. Awak kena ingat tumbuhan akuatik ni
maksud dia apa? Aquatic maksud dia air. Dan dia bergantung kepada air untuk sistem sokongan dia lah. Dia sokongan utama dia datang daripada daya apungan air. Okey. Bila dia terapung tu, maknanya dia tersokong lah. Kalau tumbuhan tu tenggelam, maknanya dia dah tak ada sokongan lah. Okey, macam mana dia dapat daya apungan tu? Sebab batang dia batang berongga. Okey, batang berongga ni dia ada ruang-ruang udara yang boleh membolehkan tumbuhan tu terapung. Okey, okey, batang berongga dan besar bagi menambah daya apungan. Okey, bila dia ada batang berongga yang besar, dia boleh terapung. Okey, contohnya seperti pokok keladi bunting dan teratai. Boleh tengok bawah ni, pokok keladi bunting dan juga pokok teratai mempunyai batang berongga dan besar bagi menambah daya apungan. Okey, dan juga tumbuhan itu membengkak. Dia membengkak. Sebab apa kita kata membengkak? Kalau membengkak dan besar ni dan mempunyai batang berongga, lebih senang untuk dia terapung. Okey, alright. Okey, selain itu, tumbuhan akuatik juga mempunyai batang dan daun yang mempunyai tisu arenkimia. Okey, kita tengok apa ini tisu arenkimia. Okey, pertama sekali tadi dia ada daya apungan air. Daya apungan air itu ialah batang yang berongga, besar dan juga membengkak. Okey, yang kedua kita tengok sistem sokongan melalui tisu arenkimia. Okey, tisu arenkimia terdiri daripada sel yang berdinding nipis dan membentuk ruang-ruang udara di dalam tumbuhan akuatik. Okey, dia ada sel yang berdinding nipis. Okey, bila sel ni berdinding nipis, lebih senang untuk tumbuhan tu terapung. Okey, nampak dia cakap keapungan tumbuhan dibantu dengan adanya ruang-ruang udara ini. Okey, okey, setakat itu sahaja pelajaran cikgu pada hari ini. Okey, awak kena ingat tadi macam mana awak nak recall balik, macam mana awak nak ingat balik. Cuba awak tengok nota yang awak buat. Okey, insya-Allah, dan awak cuba dengar video yang cikgu upload ni. Insya-Allah awak akan ingat. Okey, untuk mata pelajaran sains ni awak kena hafal fakta-fakta ni. Kalau awak tak hafal, awak tak akan ingat. Okey, bila awak hafal baru awak boleh jawab peperiksaan nanti. Okey, setakat ini sahaja penerangan daripada cikgu. Okey, sila siapkan kerja-kerja yang cikgu bagi. Kerja tak banyak pun, cikgu suruh salin nota saja. Okey, nota tu awak buat ikut kreativiti awak sendiri. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum.